Baiklah, sebelum itu, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini, kumpulan kami ingin membentangkan berkaitan dengan Canva, yaitu dalam tajuk komunikasi visual dan pengurusan bilik kerja. Sebelum itu, Cikgu ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, yaitu yang pertama, Kristi Cassandra George, Mardision, Rafika Jocelyn, Laura Sunpiang, Siti Julaila Rakimin, Nurfara Asikin Ahmad, Yusrizal Sa Yusuf, Nur Fatana Muhammad Saidi, Nur Syahira binti Ahmad. Dalam Canva yang kami akan jelaskan ini terdapat beberapa isi kandungan, seperti yang pertama pengenalan berkaitan dengan Canva, infografik, poster organisasi, poster pengumuman, poster acara. Dan seterusnya, Cikgu ingin memperkenalkan apa itu Canva. Canva merupakan salah satu platform mereka bentuk grafik atas talian. Jadi dalam screen di depan ini merupakan screen Canva, yaitu ciri-ciri Canva mempunyai templates, desain, elemen, teks, uploads. Guru-guru boleh menggunakan uploads untuk tujuan membuat naik gambar, video untuk digunakan dalam pembentangan ataupun PowerPoint, dan juga boleh menggunakan elemen, boleh menggunakan teks untuk mempersembahkan poster, grafik ataupun video dengan lebih berkesan dan menarik. Jadi Canva ini juga merupakan salah satu platform untuk mencipta video dan animasi dalam pengajaran guru, dan boleh diintegrasikan dengan aplikasi atau web lain, dan juga merupakan salah satu bentuk kolaborasi dalam pengajaran guru. Di Canva merupakan salah satu aplikasi yang baik untuk digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Di sini cikgu akan menerangkan bagaimana penggunaan infografik yang baik ataupun yang lagi kreatif dan mudah untuk guru. Di mana di sini saya akan menggunakan template yang sudah sedia ada dan saya akan mengubahkan mengikut tajuk yang telah saya pilih. Contoh, hidup aktif, badan sihat. Okey, di sini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan font dan mengubah font itu menjadi lebih menarik mengikut saiz yang telah ditunjukkan, yang sesuai digunakan, tidak besar dan tidak kecil. Ini hanya untuk sebagai contoh penggunaan atau cara-cara mengedit, mengubah infografik itu lebih menarik. Di sini kita dapat lihat bahawa saya menekan teks yang di atas dan saya akan mengubah font. Font ini adalah mengikut daripada kreativiti masing-masing. Sebagai contoh, saya akan pilih Linguine, di mana saya akan menekan teks yang di tepi ini, dan saya hanya perlu menulis saja sebagai contoh. Manakala untuk elemen apa yang bersesuaian dengan tajuk infografik kita boleh menggunakan gambar. Dengan menggunakan gambar ini boleh menunjukkan kreativiti ataupun tarikan kepada murid-murid ataupun sesiapa sahaja untuk menjadikan ia lebih menarik. Kita hanya perlu menekan di bahagian elemen dan kita hanya perlu menaip apa benda ataupun animasi ataupun gambar yang kita mahukan, dan akan ditunjukkan senarai beberapa gambar yang kita mahu dan kita akan letakkan, dan kita memilih bersesuaian dengan tajuk yang kita dapat. Dan ini menunjukkan infografik yang lagi mudah sebagai guru. Okey. Dan seterusnya pula, saya akan memilih beberapa makanan yang sihat di dalam elemen tersebut. Kita hanya perlu menaip sahaja elemen-elemen apa yang kita mahukan, gambar-gambar apa yang kita mahukan, emoji apa yang kita mahukan. Sebagai contoh, makanan yang stabil ataupun yang sihat, dan saya akan letakkan di dalam. Di sini kamu dapat lihat bahawa kamu hanya perlu menampal sahaja di tempat
yang telah disediakan. Dengan itu, kamu boleh mengecilkan objek tersebut, membesarkan objek tersebut dengan cara masing-masing. Ini adalah cara saya secara simple dan mudah bagi guru untuk membuat infografik tentang kesehatan. Okey. Kamu dapat lihat di sini bagaimana ia berfungsi dengan baik. Emoji boleh ditukarkan, dinaikkan, disingkatkan. Anak panah boleh dibengkokkan dan diluruskan step by step. Dan mempunyai nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Ini adalah infografik yang mudah bagi guru untuk mencantikkan atau memudahkan kerja guru membuat infografik apabila disuruh. Dan ini boleh juga dijadikan sebagai contoh untuk kita memaparkan di dalam kelas. Dan ia lebih menarik jika kita menggunakan emoji-emoji, elemen-elemen, gambar-gambar yang bersesuaian. Begitu juga dengan teks. Teks ini juga memain peranan, font, warna, ketebalan font, warna yang digunakan. Kita boleh mengubah warna di setiap font, di setiap teks itu tersebut mengikut kreativiti masing-masing. Okey, sebagai contoh, di sini saya sudah menunjukkan teks yang saya pilih, warna, saiz dan gambar yang bersesuaian yang boleh dijadikan contoh. Okey. Kamu dapat melihat bagaimana saya menunjukkan cara-cara penggunaan anak panah, penggunaan teks, penggunaan saiz, background yang cantik. Boleh kecilkan background, boleh besarkan background. Ini kita hanya tinggal tarik dan kita drag sahaja daripada elemen yang kita telah pilih. Dan kita masukkan dan kita boleh mengubahnya secara kreatif. Di sini saya akan turunkan sikit emoji teks, saya akan turunkan sedikit untuk menjadikannya lagi seimbang. Dan anak panah itu kita boleh bengkokkan dan kita boleh miringkan ke kiri atau ke kanan. Dan kita boleh menurunkan sedikit untuk melihat dia lebih baik. Saiz background boleh diubah secara kreativiti masing-masing. Ini adalah contoh yang saya buat dan dipenuhi dengan gambar-gambar yang baik. Okey. Lambang di belakang boleh dijadikan sebagai contoh dan boleh ditransparenkan. Bermaksud di sini transparan boleh mengkaburkan atau tidak menunjukkan ketebalan gambar tersebut. Hanya tekan di bahagian atas sahaja dan kita boleh melaraskan saiz-saiz yang perlu. Di sini kamu dapat lihat bagaimana ia berfungsi dengan baik. Kita akan boleh naikkan, kita boleh turunkan. Sebagai guru perlulah bersikap ataupun mempunyai minat tentang gambar ini secara terbaik. Okey, lihat di sini saya akan mencari beberapa gambar yang bersesuaian dan mencantikkan lagi infografik itu. Sebagai contoh love. Ini lambang hati kartun yang boleh dijadikan sebagai penambah perhiasan kepada infografik yang mudah bagi guru. Dan kita boleh melaraskan di mana-mana tempat yang kita ingin letak. Di ujung, di depan, di atas, di bawah. Termasuk juga kita boleh transparenkan. Di mana kita boleh kaburkan supaya tidak terang dan tidak terlalu menonjol. Okey, di sini kita boleh memilih beberapa gambar-gambar yang telah disediakan dan yang telah kita cari. Semua yang disediakan yang ada dalam gambar ini sudah tersusun. Template tersebut juga kita boleh mengubahnya mengikut kreativiti masing-masing. Kita hanya perlu memilih template yang bersesuaian. Sebagai contoh yang saya buat ini adalah infografik. Okey. Kita hanya menyusun semula word, kita menyusun size word, kita boleh menambah beberapa image yang bersesuaian dari kiri ke kanan untuk Berikut pula merupakan cara bagaimana untuk menghasilkan carta organisasi kelas. Pertama sekali kita akan ke Canva dan kita akan mencari template yang bersesuaian dengan keadaan kelas yang hendak dihiaskan.
Setelah memilih template yang bersesuaian, maka kita akan customizekan template tersebut dengan mengikut dan menepati cita rasa editor itu sendiri. Kelebihan memilih Canva untuk mengedit sesuatu tugasan yang kita lakukan, kita boleh mengubah font dan juga memilih font yang bersesuaian dengan cita rasa editor itu sendiri. Berikut merupakan tutorial bagaimana hendak mengedit ataupun mengubah template yang kita pilih yang bersesuaian untuk diletakkan di kelas. Selain itu, dengan memilih aplikasi Canva ini, kita juga boleh mengubah segala-galanya seperti saiz font tulisan dan kita juga boleh mengedit saiz tulisan font tersebut mengikut kesesuaian template yang kita pilih. Bukan itu sahaja, kita juga boleh menambah gambar daripada fotos yang telah kita save dalam komputer kita untuk mencantikkan lagi template yang kita pilih. Setelah pemilihan gambar untuk background template tersebut, editor akan memilih font yang lebih bersesuaian agar ianya jelas dan mudah untuk dilihat oleh pelajar dalam kelas tersebut. Bagi mencantikkan template yang kita pilih itu, kita juga boleh meletakkan elements seperti shapes untuk mencantikkan lagi carta organisasi yang dilakukan ini. Setelah kita meletakkan stiker yang bersesuaian di template tersebut, dan tada, berikut merupakan carta organisasi yang telah selesai diedit dan telah diletakkan stiker yang bersesuaian untuk diletakkan di dalam kelas. Apabila masih kurang berpuas hati, kita juga boleh lagi untuk mengedit sehingga editor itu berpuas hati dengan hasil yang dilakukan. Maka dengan itu, selesailah bagaimana hendak melakukan carta organisasi menggunakan Canva. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan mengajar cara untuk membuat poster pengumuman. Poster pengumuman yang saya akan buat yaitu poster kelas terbersih. Kita akan mula dengan mencari desain template yang sesuai. Untuk itu saya akan mencari menggunakan kata kunci seperti announcement dan akan keluar pelbagai tempat menarik mengenai
poster pengumuman. Baiklah, saya sudah memilih satu template yang sesuai. Saya akan mengubah tulisan tersebut, mengedit. Saya akan mengedit dengan kesesuaian. Seterusnya saya akan tekan bahagian elemen. Memandangkan ini merupakan poster kelas terbersih sempena Hari Kemerdekaan, saya akan letakkan imej bendera Malaysia. Saya akan adjust mengikut kesesuaian sehingga dia nampak lebih menarik di dalam poster ini. Saya akan memilih imej yang bersesuaian sempena Hari Kemerdekaan. Untuk imej yang berada di belakang objek ataupun gambar, saya akan adjust posisi gambar tersebut. Untuk adjust tu dia kena tekan position tu, bahagian position, dan tekan kepada front. Seterusnya saya juga akan mencari imej yang sesuai untuk menunjukkan ini adalah poster kelas terbersih. Saya akan mencari imej seperti file yang mungkin menunjukkan pemarkahan terbaiklah untuk kelas terbersih di dalam poster pengumuman tersebut. Ini adalah contohnya. Saya akan mencari jenis font yang sesuai untuk menulis nama kelas. Contohnya ini 2 Bestari. Kelas yang terbersih, pengumuman kelas terbersih adalah untuk kelas 2 Bestari. Saya akan adjust semula mengikut kesesuaian supaya dia nampak kemas. Ya, diikuti dengan ucapan tahniah. Jadi saya perlu duplicate sahaja daripada bahagian pengumuman kelas terbersih tadi. Jadi ini poster yang sudah selesai. Jadi saya akan save. Saya akan download kepada PNG format. Dan poster ini sudah siap. Itulah contoh untuk poster pengumuman kelas terbersih. Berikut merupakan cara untuk membuat poster di Canva. Yang pertama, pada halaman utama, klik poster dan akan terdapat banyak template untuk membuat poster, di mana kita boleh memilih mana-mana template yang diingini untuk digunakan. Kita juga boleh membuat carian untuk template yang diingini. Sebagai contoh, yang saya gunakan adalah
tema Hari Guru dan memilih template yang saya inginkan. Setelah itu, kita boleh memilih jenis font, size, dan juga warna yang kita inginkan, dan juga kita boleh menukar atau mengedit font yang poster tersebut. Cara untuk menukar font teks adalah dengan klik perkataan yang terdapat pada poster dan kita boleh memilih perkataan yang diinginkan. Bukan itu saja, kita juga boleh memilih elemen yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya memilih elemen tahun 2024. Seterusnya, grafik yang terdapat dalam poster tersebut juga boleh diubah mengikut kreativiti masing-masing. Setelah siap mengedit, kita boleh memuat turun poster tersebut dalam pelbagai jenis. Tekan download, seterusnya pilih jenis file, dan saya memilih file PDF untuk menyimpan poster yang telah disiapkan.